وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita sekali lagi berkumpul
untuk kita sama-sama dalam program Pembudayaan Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Zubair bin Abu Bakar daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang akan menyampaikan ceramah beliau yang berkisar pada tajuk Saham Wakaf Johor, insya-Allah. Dan seperti itu majlis mengucapkan penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia Insinyur Hajah Natatul Syimah binti Muhammad, Kepala Setiausaha Majlis Semara Johor Bahru, barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Bahagian, Wakil Kerja Majlis Semara Johor Bahru. Jadi sebelum kita membaca ayat suci Al-Quran, sama-samalah kita berselawat tafrijiyah dan berzikir Asma Al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul khawatihimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadihi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul
المبين المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيز المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pada pagi ini dalam surah Al-Ma'idah, mulai ayat yang ke-42 yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad, dan terjemahan yang akan disampaikan oleh Cik Samsul Arifin. Majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب
أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, yaitu rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Dan sungguh menghairankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah. Kemudian mereka berpaling pula sesudah itu dari hukumanmu. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, yaitu Taurat itu. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku, yaitu dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahku. Dan janganlah kamu menjual, yaitu membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yaitu kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح في قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل
أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas, iaitu seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengar taklimat dan ceramah berkaitan dengan saham wakaf Johor oleh Al-Fadhil Ustaz Zubair bin Abu Bakar dari Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berusaha Puan Hajah Hayat Nazatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang saya hormati ketua-ketua jabatan, barisan ketua-ketua bahagian serta warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dapatlah kita bersama-sama berkumpul di Dewan. Tadi saya maklumkan oleh pihak juru majlis tadi, ceramah atau taklimat kita bukan ceramah. Rasanya kita nak just pada pagi ini saya cuma nak berkongsi secara ringkas lah. Boleh saya ringkaskan? Kalau ikutkan 2 jam, boleh 2 jam ke? Baru saya dengar tuan-tuan tadi bagi syarat dengar. Boleh 2 jam boleh? Sebab saya nak cerita banyak perkara. Sebelum ni pernah dengar pasal wakaf? Pernah mungkin kita orang Johor ni dengar lah. Kadang-kadang kalau luar daripada sebab MBJB, boleh saya guna MBJB Kalau nak kata MBJB dengan MAIS ataupun Majlis Islam Johor ni taklah jauh. Dan saya percaya secara zahirnya kesemua daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini pernah membayar zakat. Jadi bila pernah membayar zakat, pastinya institusi zakat di negeri Johor ni lah
Majlis Agama Islam Negeri Johor. Itu zakat lah. Tapi hari ni saya tak datang cerita pasal zakat. Saya nak berkongsi sedikit mengenai apa itu wakaf. Wakaf ni biasanya kita dengar wakaf tanah puan wakaf tanah dan juga macam-macam lah. Ada yang pernah dengar tak wakaf Al-Quran kan. Tapi pemfokusan saya pada hari ini, naratif saya pada hari ini, saya nak bercerita mengenai wakaf tunai. Saya datang nak promosi ni. Tuan-tuan bawa duit tak? Bawa duit tak? Macam mana saya nak cerita kalau tak bawa duit? QR boleh? QR? Gurau je tuan-tuan Jadi bila ni, kami ni daripada, saya bertiga pada hari ni. Jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya sikit lah. Nama saya Zubir. Tadi dah ada nama saya kan. Al-Fadil tu tak ada lah, biasa je Saya Zubir bin Abu Bakar daripada bahagian promosi bahagian wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor lah di Ibu Pejabat. Jadi ofis kami ni bukan di Pusat Islam. Ofis kami di bawah rumah MB tu, kediaman rasmi MB. Perasan tak? Macam rumah lama. Dahulu kita panggil rumah kenangan. Orang lama yang dah berkhidmat tu mungkin dia tahulah. Cuma sekarang ni bukan lagi rumah kenangan, dah jadi pejabat kami lah. Pejabat wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kemudian saya ditemani dengan rakan-rakan saya berdua, ada Ustazah Majidah dan juga Ustazah Wan Farhana, yang akan mengedarkan sedikit risalah ataupun bahan bacaan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Baik, itu je lah. Saya nak cerita yang kita ni datang daripada mana. Nanti kan tak pasal-pasal Ustaz ni tak cerita pun daripada mana Ustaz ni datang. Tahu-tahu dia terus je bercerita pasal wakaf, tak tahu daripada mana. Jadi kita nak bagi tahu dulu lah, risau nanti kan tak ni. Okey, boleh saya teruskan? Ngantuk je, pagi lagi ni. Boleh Okey, baik. Sebelum saya nak bercerita mengenai wakaf ataupun wakaf tunai yang lebih fokusannya pada hari ini, saya nak memperkenalkan dulu organisasi secara besar. Maksudnya randomly lah. Jadi kita semua maklumlah, Majlis Agama Islam Negeri Johor ni adalah sebuah organisasi yang terletak di bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Kalau kita lihat sekarang ni, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang baginda yang di-Pertuan Agong lah. Kemudian kita ada, saya ringkaskan di bawah pengurusi, iaitu Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail selaku pengurusi kami lah. Dan di bawahnya ada ketua pegawai eksekutif dan juga kaki tangan Majlis Agama Islam. Baik, apabila saya nak, walaupun benda ni nampak sebagai ringkas organisasi, kebanyakan orang kalau ada urusan agama sahaja, mereka akan sebut Jabatan Agama Islam. Minggu ni nak ada urusan di Jabatan Agama. Contohlah kita jumpa dengan kawan kita kata berurusan di Jabatan Agama. Sebenarnya urusan apa? Aku nak bayar zakat, aku nak bayar wakaf di Jabatan Agama. Betul ke tak betul? Maksudnya channelnya tu tepat ke tidak? Kurang tepat lah. Biasanya bila kita kata kita nak bayar zakat ataupun berurusan wakaf ataupun baitul mal, maka salurannya atau channel yang tepat tu sendiri adalah di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jabatan Agama bidang kuasanya lain. Jadi bersama-sama dengan kita punya organisasi ni, saya dinyatakan kat situ kita ada Jabatan Agama Islam Johor, Jabatan Mufti Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor dan juga Jabatan Pendakwaan. Ada banyak. Baik, kita dah nak masuk bulan Ramadan dan juga selepas tu kita akan bertemu dengan Syawal. Kalau berkaitan dengan Ramadan ni tuan-tuan, biasanya kita akan dapat imsakiah yang buku puasa. Itu jabatan apa? Kalau boleh saya tanyalah, kalau ada yang tahu. Jabatan apa yang bertanggungjawab menyediakan imsakiah kepada kita semua di sini di Negeri Johor ni? Ada tak? Boleh ada yang boleh angkat tangan ke beritahu saya jabatan apa? Sebab saya nak nampakkan tugasnya daripada kami ni daripada mana dan mereka ni daripada mana. Tak apalah, saya jawab sendirilah. Semua macam tak nak angkat tangan je. Okey, saya jawab sendiri. Itu adalah daripada Jabatan Mufti Negeri Johor. Jabatan Mufti. Jadi bila kata nak masuk Ramadan sahaja, nak melihat anak bulan tu, kerja mereka lah, bukan kerja kami. Bukan bahagian zakat, bukan bahagian Jabatan Agama. Jabatan Mufti Negeri Johor, pengkhususan kepada mereka dari segi imsakiah dan sebagainya, mereka lah yang menguruskan Baitul Hilal. Kalau kat sini kita Negeri Johor, Baitul Hilal ni terletak di Pontian, daerah Pontian, untuk melihat anak bulan dan sebagainya. Nanti mereka lah yang akan menentukan bila jatuhnya pada
1 Ramadan itu sendiri. Okey, saya teruskan ya. Ini adalah enactment yang kita guna pakai di negeri Johor ni, enactment pentadbiran agama Islam negeri Johor yang telah disediakan pada tahun 2003 lah, maksudnya penggubalan tu. Majlis Agama Islam Negeri Johor merupakan pemegang amanah tunggal bagi semua harta-harta wakaf yang berada di negeri Johor ni. Okey, jadi tak adalah mengatakan bila kita kata harta itu telah diwakafkan ada pemilik lain. Tidak, Majlis Agama Islam Negeri Johor merupakan pemegang amanah tunggal. Kalau apa-apa peruntukan, perlawanan berkandung, mana-mana surat cara, semua pengisytiharan semuanya terkandung dengan Majlis Agama Islam. Okey, sama ada semua wakaf lah. Wakaf. Nanti saya akan ceritakan lebih detail. Jangan pening dulu, macam dah pening dia ada yang baca belakang tu. Tak ringkas dia. Yang ini lebih kepada pengenalan lah. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Okey, wakaf tu sendiri saya pergi kepada definisi secara ringkas. Apa yang dinamakan dengan wakaf dari segi bahasanya, harta yang ditahan. Harta yang telah diwakafkan tu merupakan harta yang ditahan lah. Bukanlah harta yang kita nak jual beli dan sebagainya, atau harta yang dihalang, al-mana', ya Ustaz harta yang ditahan ataupun harta yang ni. Okay, definisi dari segi syarak ni ialah harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, seperti yang saya katakan tadi. Bila dah wakaf boleh tak dijual beli? Tak boleh maksudnya dah ada untuk penggunaan umat Islam dan pewarisan, hibah, wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya. Contohnya harta tu dah diwakafkan, kemudian datang pula orang kata ini harta orang tua saya yang dulunya diwasiat. Boleh ke? Sebenarnya dah selesai wakafnya jadi bila dah selesai tak bolehlah benda yang telah ditahan. Itulah yang kita nak masukkan dari segi definisi itu sendiri. Ini ada sedikit kelebihan kalau kita lihat dalam surah Al-Imran. Tadi pun kita dah baca surah Al-Ma'idah, lebih berkisah mengenai makan, rasuah dan sebagainya. Yang ini berkisah mengenai surah Al-Imran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sentuh sikit. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhir hayat. Jadi maksudnya contohnya apa yang nak Allah SWT nak sampaikan kepada kita melalui ayat ini ialah dia punya tafsiran dia, kamu tidak akan sekali-sekali dapat mencapai hakikat kebajikan. Yang ini yang sempurna lah, maksudnya kebajikan itu ada yang sempurna, mungkin ada yang tidak, sebelum kamu dermakan mimma tuhibbun. Apa yang dimaksud dengan mimma tuhibbun? Apa yang kamu suka. Ini tidak bila kita kata derma, infak dan apanya baju buruk yang dikasih orang. Kain-kain buruk boleh, itu dalam kategori lain. Derma, sedekah, dia banyak sebenarnya, infak, wakaf, sebagainya lah. Dia lebih baik apa yang saya nak gambarkan dari segi ayat ini adalah mimma tuhibbun. Kita gariskan perkataan mimma tuhibbun bermaksud apa yang kamu sukai. Maksudnya Allah Ta'ala suka apa yang telah kamu sukai. Contohnya kita nak raya, nak puasa ni, kita beli baju raya, boleh tak kasih orang baju raya tu? Boleh? Boleh? Tak boleh, mesti nak pakai dulu nak beraya kan. Dah berpuasa sebulan kan. Manalah tahu baru beli baju raya pun nak bagi orang dah contohlah jadi secara amnya, khususnya Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah ini, mengatakan bahawa lebih baik sekiranya kalau kita nak beri kepada orang tu, kita beri apa yang kita suka, macam mimma tuhibbun. Baik. Yang ini ada juga kelebihan, maksudnya gandaan dari segi jariah ataupun pahala yang Allah Ta'ala janjikan melalui surah Al-Baqarah. Jadi yang ini mana yang saya boleh nyatakan ni, saya akan nyatakan secara ringkas maknanya sekali kita berwakaf tu, kita akan digandakan. Allah Ta'ala menjanjikan supaya kita digandakan dari segi pahalanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Apa saja yang kita buat, kita akan digandakan mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya mereka digandakan itu contohnya dengan Allahu wasi'un alim. Okey, baik. Baik, saya terus ke rukun wakaf sebab masa saya agak terhad. Seperti saya kata, kalau saya nak cerita semua 2 jam pun tak cukup, banyak selainnya banyak, kita pun nak ada tugas yang kita perlu jalankan. Biasanya kita waktu-waktu macam ni kita ada tugas. Jadi insyaAllah saya terus kepada rukun wakaf. Rukun-rukun wakaf ni dia bagi kepada 4. Mudah saja, iaitu ada berwakaf, ada lafaz wakaf, ada harta yang diwakafkan, dan yang terakhir ada penerima manfaat wakaf. Saya akan sentuh secara sedikit demi sedikit keempat-empat ini. Saya akan jelaskan siapa itu wakaf, harta yang diwakaf, mauquf. Bahasa Arabnya al-waqif, al-mauquf,
sirah dan juga al-mauquf alaih. Jadi bagi tahun 2023 yang lepas pun tuan-tuan kaki tangan bekerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, kami di Majlis Islam Negeri Johor banyak kita buat program berkaitan dengan yang nombor 4 tu, penerima manfaat wakaf. Nanti saya akan tunjukkan sedikit gambar-gambar yang mana kita pergi agihkan manfaat wakaf. Tapi hari ini yang saya nak lebih jelaskan adalah wakaf tunai. Jangan ingat hari ini ustaz datang, dia tanya, dia kutip duit, dia bagi pula pada orang lain. Bila kata manfaat wakaf ni bukan daripada hasil tunai yang tuan-tuan yang saya akan jelaskan saham wakaf. Sebab tu kita namakan dia saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Maknanya kita dah berikan saham tu kepada berkonsepkan akhirat. Bukan saham bulangan. Kan ada yang anggap kalau bagi RM10 saham ni jadi RM50 tak bila aku nak pencen besok. Jadi tak berganda, tak boleh tak aku keluarkan daripada ATM duit yang aku dah bayar saham wakaf masa dulu muda-muda dulu. Boleh tak? Boleh kan? Bukan macam tu. Dia bukanlah satu saham yang berkonsepkan mungkin kita buat sebagai pemulangan di waktu akan datang. Boleh di akhirat. Saham akhirat anda. Sebab tu tagline macam tu. Okey, saya teruskan ya. Baik, sumber-sumber harta wakaf di negeri Johor yang pertama daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan ataupun yang sekarang ini Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian Duli Yang Amat Mulia Pemangku Raja Johor atau Tengku Mahkota Johor, diikuti Kerajaan Negeri Johor yang wakaf irsan ni melibatkan wakaf tanah dan sebagainya. Kemudian Kerajaan Persekutuan, swasta, institut pengajian tinggi, individu, tanah-tanah istibdal ataupun tanah ganti, wakaf lisan tanpa dokumentasi dan juga wakaf tunai. Yang terakhir sekali tu yang saya nak lebih highlightkan pada hari ini, wakaf tunai ataupun saham wakaf Johor. Jadi jawatan kuasa, kalau dulu-dulu ni kita dengar ni orang wakaf, dia tak ada duit, dia wakaf pakai apa tuan-tuan? Kalau boleh digambarkan, ada tak yang pernah dengar dulu-dulu orang wakaf macam mana? Zaman-zaman baginda Rasulullah SAW, zaman-zaman orang-orang Arab dulu baru nak wakaf ni. Ada yang tahu tak? Tak apa, saya jawab sendiri, saya lemah ni tanya. Saya jawab sendiri. Tak ada, saya tanya je. Okey, baik. Dahulu ni kalau kita nak lihat, pernah dengar dirham tak? Duit dirham dirham ataupun dirham ni orang-orang Arab dulu dia berwakaf menggunakan konsep dirham. Cuma sekarang ni kita ada wang ringgit lah. Kita ada, kalau orang Arab dia panggil apa? Duit dia rial rial. Kita ringgit lah kat sini, mungkin di sana dolar dan sebagainya lah. Maknanya berwakaf ni kita menggunakan wakaf tunai. Bukanlah bermaksud aku ni tidak berharta. Contoh tadi kita jumpa kawan-kawan kita, dia kata aku baru balik daripada pejabat agama berurusan pasal wakaf tanah. Dalam hati kita ingat untunglah ada tanah, ada harta boleh diwakafkan. Baik, bagi mengelak perkara-perkara macam inilah kita ada wakaf tunai. Maknanya semua orang pun boleh berwakaf. Contohnya sebatang pen ataupun instruktur yang untuk slide ni, katalah harga dia RM500, dan kita nak beli, kita nak wakafkan kepada pusat sekolah, ada apa institusi sebagainya. Boleh tak beli dengan seorang? Maksudnya tak cukup duit, ada RM10 je. Boleh kita beli benda ni? Tak boleh. Jadi maksudnya kita panggil wakaf mushtarak. Asal berkumpul, kita berkumpul, maksudnya dari segi perkumpulan RM10 sehinggalah ke amount RM500, barulah dapat beli benda ni dan diserah kepada mereka yang sepatutnya menerima tu kan. Itulah contohnya gambaran ni. Baik, saya teruskan. Secara detailnya sumber harta wakaf tadi, yang pertama bagi Duli Yang Maha Mulia atau Baginda Yang di-Pertuan Agong tadi, contohnya adalah seperti macam ni, Masjid Sultan Abu Bakar. Saya percaya semua daripada kita pernah bersolat di sini, pernah mengikuti program-program di sini, mengenai biasanya tahlil dan sebagainya. Kemudian tanah kubur Mahmudiah, lalu tak hari-hari tanah kubur ni? Lalu kan, bohong kalau cakap tak lalu, beli kubur pisang apa, lalu juga kan. Lalu walaupun seram je kan, malam-malam tu dia ada scary sikit, tapi kita lalu jugalah Baik, seterusnya tanah Mahat Johor. Mahat Johor ni tahu tak? Depan dengan zoo tu. Sekolah saya juga dulu 20 tahun lepas, sekolah saya jugalah. Saya daripada sekolah ni juga. Kemudian Sekolah Agama Bukit Zahra, wakaf Ampuan Mariam. Okey, baik, seterusnya Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor ataupun Pemangku Sultan Johor ni wakaf kepada Mahat Tahfiz Sains Medik. Jadi baginda telah menyerahkan wang sejumlah RM500,000 untuk dijadikan Mahat Tahfiz Sains Medik. Mahat Tahfiz ni bermula RM50 seunit, dia bukan RM10, dia lain sikit. Jadi insyaAllah nanti saya akan jelaskan. Mahat Tahfiz ni kita akan jadikan macam international school lah. Maksudnya dia dua aliran dari segi pelajaran tu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Mungkin ada sebahagian pelajarnya
terdiri daripada orang-orang tempatan dan juga orang-orang yang sedikitnya daripada luar negara. Jadi kita ni gambar kita punya CEO yang terdahulu lah, Tuan Haji Datuk Noh dan juga Datuk Mufti Sahibul Samahah Datuk Mufti Negeri Johor bertemu menghadap baginda untuk menerima sejumlah RM500,000 untuk pembiayaan Mahat Tahfiz ni. Okey, seterusnya wakaf irsad ni dia merangkumi semua. Kebanyakannya masjid, tapak-tapak masjid di Negeri Johor ni, tapak-tapak surau, sekolah agama, perkuburan dan juga kebajikan am. Kalau kita lihat, biasanya kalau ada sahaja pemaju ataupun taman baru dibuka, mesti ada tapak surau. Tapi biasanya tapak tu belum diwakafkan, direservkan oleh pemaju tu sendiri. Nanti kita akan biasanya mereka akan berurusan lah di Pejabat Agama untuk mohon tapak tu dijadikan tapak surau ataupun tapak masjid melalui wakaf irsad. Okey, seterusnya Kerajaan Persekutuan ni Pusat Perlindungan Wanita di Taman Peling yang dulunya kita jadikan dia sebagai rumah kenangan, kemudian tak silap saya di Jalan Cama, kalau ada yang pernah lalu lah, dekat belakang Masjid Taman Peling tu ada pusat perlindungan ni. Bazar wakaf, bangunan kedai paguh dan juga pusat dialisis di Batu Pahat. Pusat dialisis ni banyak, nanti saya akan sentuh berapa jumlah yang kita perlukan lagi untuk pembelian mesin dialisis melalui skim saham wakaf ni. Okay, swasta atau Institut Pengajian Tinggi IPT Bangunan Wakaf Angkasa di UDA Business Central ni, direct belakang Jekyll tu. Kalau tuan-tuan pernah lalu lah, pernah diwakafkan sekolah agama Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Secara individu ada 2,224 tapak tahfiz Al-Quran Darul Qur'an ni di Tubak, di Tangka, diikuti dengan kebajikan umat Islam di Segamat. Ini yang random je lah yang kita dapat senaraikan, sebab kalau kita nak cerita banyak, hanya terlalu banyak gambar-gambar yang perlu kita gambarkan untuk apa sahaja jenis wakaf irsad ni. Okey, istibdal ataupun PBT, pengambilan balik tanah dan pembelian ini antara kes-kes yang kita pernah membuat urusan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor itu sendiri. Contohnya di tapak perkuburan Islam di Ulu Tiram Johor. Biasanya kalau tapak ini diistibdalkan, maknanya istibdal ni ganti, ditukar ganti. Mungkin tapak yang ada tu tidak sesuai ataupun lebih sesuai dijadikan tapak yang berlainan, maka kita buat istibdal, pengambilan balik tanah. Kemudian perkuburan Islam di Jalan Selong, ini pun baru ke awal dan mungkin ada penambahbaikan nanti. Kemudian bagi tujuan perkuburan Islam juga di Seri Mendapat di Batu Pahat, mungkin ada tuan-tuan pernah lalu dan sebagainya lah. Wakaf lisan antara tapak yang didaftarkan nama Maish, iaitu Surau Kampung Parit Bingan Darat di Batu Pahat dan juga Surau Air Papan Tengah di Mersing. Okey, yang ini yang kita akan ceritakan. Maknanya saya akan gambarkan ni wakaf tunai, saham wakaf. Nanti saya akan detailkan lagi. Contohnya yang ke-9 ni adalah wakaf tunai atau mudahnya dipanggil saham wakaf Johor. Sebelum ni pernah dengar tak saham wakaf Johor? Pernah mungkin ada juga yang pernah wakaf dan ada juga yang membuat potongan gaji. Cuma kita tak sampai lagi, dan insyaAllah sasaran kita pada tahun ini 2024 kita dapat pergi ke lebih banyak agensi-agensi kerajaan dan juga NGO supaya dapat melaksanakan potongan gaji. Potongan gaji tak banyak tuan-tuan, mungkin bermula dari serendah RM10 lah, terpulang pada individu itu sendiri bagaimana dan macam mana dia nak uruskan. Mungkin tahun ni RM10, tahun-tahun akan datang ada kenaikan gaji, dia nak tambah boleh, tak ada masalah. Benda ni menjadi infak. Sebagaimana saya kongsikan potongan hadis kata, man qasamal bi sedekah, tak akan miskin tuan-tuan, tak akan berkurang harta itu dengan sedekah ataupun berwakaf ni. Tak pernah lagi saya jumpa orang yang keluarkan duit untuk kebajikan umat Islam ni jatuh susah, jatuh miskin. Sebagaimana saya cerita sikit, semalam saya dalam perjalanan ke pejabat, saya berhenti beli kuih. Bila beli kuih di tepi jalan, gerai tepi jalan tu, bila saya dah bayar kita akan cakap bayar kan, jual dan beli kan. Bila saya nak bayar tu kata saya beli tuan-tuan, saya jual kata dia, semoga tuan ataupun dia kata dia, semoga cik berjumpa dengan Ramadan tahun ni. Dalam hati saya kata, aku dah nak mati ke? Kenapa dia boleh nampak jumpa dengan Ramadan, kata dia kan? Saya dah naik risau. Kata, orang ni boleh ramal kematian agaknya. Dia kata semoga berjumpa dengan Ramadan. Jadi takut pula kita kan. Sebab apa lah ni, kata rupanya peniaga ni, saya tanya dia balik,
Kenapa tuan sebut macam ini? Biasa bai'ah ni jual dan beli je. Yang kita dengar kan, saya jual, saya beli ataupun aku jual, aku beli, ataupun sirah lafaz. Dia tiba-tiba dia sebut, semoga tuan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Takut tak dengar? Takut tak? Saya jadi takut. Saya kata, tak pernah lagi saya beli kuih. Pagi-pagi pula saya takut mati ni, accident ke apa ni kan. Nanti disebut oleh orang pula macam ni. Tak pernah. Alhamdulillah bukan apa. Jadi maksud dia tu, dia dah tak sabar nak masuk bulan puasa. Saya tanyalah mengapa. Mungkin dia kata bila walaupun dia tak berniaga pada waktu pagi untuk sarapan, tapi dia dapat infak, sedekah kan. Konsepnya macam berwakaf jugalah. Wakaf kuih dia kepada orang-orang susah pada waktu Ramadan ni. Nampak tak dia punya barakah dia? Miskin tak dia kalaupun dia bagi kuih dia macam tu je secara percuma di Ramadan? Tidak dia dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Mungkin dia tahu dia tak boleh berniaga. Yalah, orang berniaga waktu pagi, waktu sarapan. Bila bulan puasa takkan dia nak berniaga. Boleh kena berniaga walaupun ada pembeli di kalangan orang bukan Islam, tapi dia tak boleh nak berniaga. Dia nak menjaga amalan dia, nak menjaga dengan kesucian agama Islam tu sendiri. Biasanya kalau bazar tu sekalipun, kita biasa kalau kita menangkan muka pukul 3 tuan-tuan pukul 3 ke atas, penjualan makanan dan sebagainya lah, bagi menghormati bulan Ramadan tu sendirilah. Jadi saya agak terperanjat lah dengan perkataan semoga bertemu dengan Ramadan. Boleh tak saya ulang perkataan tu pada tuan-tuan balik semula? Boleh? Boleh insyaAllah. Jadi kita semualah moga-moga kita dapat bertemu. Setiap tahun kita tertunggu-tunggu. Sebab apa? Kat situ kita dapat melipat gandakan ibadah kita, termasuklah ibadah wakaf. Jadi jangan tunggu lama-lama. Hari ni tak bawa duit, nanti bulan puasa boleh wakaf Boleh? Seterusnya saham wakaf Johor. Jadi skim ni diperkenalkan. Saya balik semula. Ini adalah yang saya nak sentuh. Baik, apa yang saya nak sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan pendetailan ataupun naratif saya yang lebih banyak ni. Saya cuba ringkaskan, masa pun dah pukul 9 dah ni. Mungkin tuan-tuan ada kerja yang perlu dijalankan. Jadi saham wakaf Johor ni tuan-tuan, dia adalah sebuah skim ataupun memudahkan masyarakat membeli saham dengan harga serendah RM10 seunit. Sebelum ada juga saham wakaf kat luar sana yang bukan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor tu sendiri. Mungkin pernah dengar tak wakaf PIJ, Jacob, Johor Corporation, wakaf tabung wakaf rakyat Johor, pernah dengar? Mungkin dia daripada peringkat-peringkat lain. Mungkin amount dia saya tak pastilah. Kalau daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, daripada kami ini memang serendah RM10. Jadi tidaklah membebankan. Maksudnya dengan tujuan manfaatnya diberikan kepada umat Islam. Dia jadi satu tabungan, jadi terkumpul dan manfaatnya dikembalikan kepada umat Islam, khususnya seluruh negeri Johor. Berjumlah serendah RM10. Kita galakkan potongan gaji lah. Untuk hari ini nanti saya akan tunjukkan nanti borang dia. Siapa yang buat, kita ada kaunter dekat luar sana. Kita buka kaunter lah, kaunter saham wakaf. Dan juga kami juga ada bawa borang potongan gaji. Mungkin kalau hari ini rasa tak boleh nak buat wakaf ataupun belum rasa tiba nak buat wakaf tu, boleh ambil borang, tak ada masalah. Ambil borang untuk potongan gaji. Dan insyaAllah akan ada sedikit cenderahati ataupun hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada pewakaf-pewakaf kita mengikut apa yang diwakafkan. Baik, antara projek-projek yang kita jalankan melalui kutipan saham wakaf Negeri Johor ni adalah sekolah agama. Sekolah agama di Negeri Johor ni antara yang main projek lah terdapat. Jadi sasaran kita adalah 163 juta. Banyak tak tuan-tuan? Banyak tak? Duitnya tu nak dicari 163,215,000. Dari kutipan terkini baru berapa? 22 juta. Jauh lagi tak nak mencapai. Jauh. Jadi itulah dari kami daripada unit promosi ni, saham wakaf ni kita kena pergi reach how many people you can reach. Saya percaya dengan apa yang bos saya katakan. Bos saya bagi arahan macam itu. Dia kata reach how many people you can reach. Capailah berapa juta orang pun yang kau boleh capai, asalkan apa yang kita nak sampaikan tu dia faham. Dia jelas kan. Dengan kutipan ini mungkin membantu sekolah-sekolah agama yang kita boleh bina di negeri Johor itu sendiri. Baik, kemudian saya teruskan di Mahat Tahfiz yang tadi saya ceritakan. Cuma untuk unit ni sahaja kita meletakkan RM50 seunit sebab dia adalah sekolah yang kita sasarkan pembinaannya lebih kurang 30 juta ringgit RM. Jadi agak tinggi. Dan setakat ni kutipan baru 1 juta. Jauh tak lagi nak dikutip tu. Ada 28 juta lagi ringgit, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, untuk kita capaikan pembinaan sekolah ni. Tahun lepas saya didatangi oleh seorang pewakaf tu, hamba Allah pewakaf ni. Dia kata nak berwakaf,
Dia tak jelaskan berapa amount dia nak cakap, cuma dia tanya saya apakah projek-projek yang terkini yang Majlis Agama Islam Negeri Johor sediakan kepada pewakaf. Jadi saya jelaskan kepada dia begini, cerita punya cerita. Dia datang, dia balik. Saya ingatkan penat dah saya cerita. Saya rasa dia nak berwakaf hari tu juga. Tak, dia balik. Dia balik tu saya rasa, oh okay, dia tak nak berwakaf dengan kami. Tak apalah. Kita anggap macam tu. Rupanya minggu depan dia datang balik, tuan-tuan. Dia datang balik, dia bawa cek. Jadi dia kata ini adalah amanah daripada ibu dia yang telah meninggal dunia dan dia nak berwakafkan. Jadi bila saya tengok cek tu, saya ingat, oh cek cuma mungkin RM100, RM200. Jumlah tunai yang diwakafkan adalah RM131,900. Agak banyak. 3 cek lah macam dia memilih projek sekolah Tahfiz Sains Johor ni, sekolah agama dan juga mesin dialisis. Jadi kadang-kadang kita tak dugalah kita pergi tempat macam ni, kita pergi di mana-mana saja organisasi kerajaan, bukan kerajaan, kita menjelaskan, kita bagi taklimat ni, perkongsian lah, perkongsian maklumat mengenai Islam Wakaf Johor. Kemudian kita tahu orangnya datang pada hari lain, dia akan berwakaf, tidak semestinya berwakaf pada hari yang sama lah, maknanya dia berwakaf juga. Cuma jumlah pun kita tak tanya dengan orang tu, berapa encik nak wakaf tak senonoh kita tanya Jadi biasanya kita membiarkan, kita beri penjelasan dan pewakaf tu sendiri akan memilih nak projek apa yang dia nak wakaf. Okey, saya teruskan. Asrama Johor di Mesir. Yang ini lebih berkhususan kepada pelajar. Kalau tuan-tuan ada tengok pada Facebook, ni pun ada ceritakan, kita dah sediakan rumah dari segi untuk pelajar-pelajar. Yang baginda Di-Pertuan Agong tu ada merasmikan pada yang dahululah, yang baru ni kita dah sediakan lebih cantik rumahnya. Ada boleh tengok di Facebook Majlis Islam Negeri Johor, kita ada sediakan gambar-gambar yang terkini. Okey, mesin dialisis. Ini ya tuan-tuan, kita projek ni pernah ditutup. Atas dasarnya kita dah cukup lah, maksudnya mesinnya dah lengkap. Tapi tuan-tuan sedia maklum, pesakit dialisis ni bertambah tak setiap hari? Bertambah. Makin ramai daripada kita yang diserang ataupun yang didiagnoskan oleh doktor-doktor bahawa mereka ni menjadi pesakit dialisis. Banyaklah faktor dia, mungkin daripada segi pemakanan, banyak orang datang, ramai orang datang, kita tanya kena daripada mana? Daripada pemakanan, tak jaga. Tuan-tuan, saya gambarkan di sini, kita dah jumpa berjuta pesakit-pesakit yang datangnya kepada kami untuk meminta bantuan ataupun menjalani rawatan pusat dialisis ni lah. Maknanya sekali dia datang, peringkat pertama tu dia kena buat tapak. Pernah dengar tapak dia? Tapak tu nanti biasanya dekat sini lah, dekat pergelangan tangan ni. Kalau kita tengok dah macam lipan. Mungkin ada, jangan pelik pula kalau kita jumpa kawan kita tangan dia kat sini ada bentuk macam lipan. Maknanya itulah jarum yang dicocok di sini sebagai pengganti kepada buah pinggang. Na'udzubillah min zalik, minta dijauhkan. Jadi kebanyakan kalau kita lihat orang sekarang ni banyak terdedah pada fast food kan, suka western apa dan sebagainya, seafood. Bendanya puncanya daripada situ. Kita pun dah berjumpa dengan kebanyakan doktor, ramai doktor-doktor yang merawat pesakit-pesakit dialisis ni. Kita tanya dengan mereka. Biasa kita buat kunjungan ke pusat-pusat ni. Kalau di Johor ni yang jelas nampak bangunan Abu Kasim tu lah, di Skudai. Nampak tak yang besar tu kan? Kat situ lah kita berjumpa dengan pesakit-pesakit yang dibiayai oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor ni. Yang kita lihat, kita sendiri pergi ke sana untuk kita tengok sendiri keadaan pesakit tu sendiri. Mesin tu sebagai buah pinggang kita. Nak ke mesin jadi buah pinggang? Dia cuci darah tu. Ada yang dicuci sebagai, orang kata dia gantikan buah pinggang kita lah, senang cerita. Bukan sekejap tuan-tuan, berjam-jam kat situ. Mungkin bukannya satu kali, seminggu sampai 2-3 kali. Orang kaya pun boleh miskin kerana rawatan dialisis ni. Kalau gaji kita lah, katalah gaji 2,000, 3,000, sebulan gaji 2-3,000 tu, seminggu kalau dah 400-500 nak dibayar ke pusat dialisis, mampu tak tuan-tuan? Agak berat. Agak berat. Yang ni elakkanlah insyaAllah. Jadi jaga makanan insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan lah. Jadi saya nak gambarkan cerita tu, saya nak ceritalah benda tu adalah dialisis ni, maknanya dia mesin yang kita belilah. Jadi sasaran tadi 4.5 juta, baru ada 400,000. Ini adalah projek yang terbaru yang kita buka kembali. Dahulunya dah selesai, kita dah tutup. Okey, yang ni mushaf Al-Quran juga sama, wakaf Al-Quran. Sebelum ini bertujuan beri peluang pada umat Islam disalur kepada sebelum. Kita bukan jual Quran ni tuan-tuan. Kita bukan jual. Yang ini adalah kita beli, kita buat hasil daripada sumbangan dana wakaf tu daripada orang awam tu di negeri Johor ni. Kita beli Al-Quran. Al-Quran versi Johor dipanggil. Jadi
Jadi biasanya sasaran kita adalah 1.4 juta pun saya dimaklumkan yang update yang terkini oleh Bahagian Kewangan kami baru ada 500 ke 600 ribu sahaja. Jadi bila kita dapat ni, kita akan edarkan kepada surau naskah-naskah ini kepada masjid dan surau-surau melalui, sebelum ni kita ada edarkan melalui Pejabat Pendidikan Agama Islam Negeri Johor supaya diedarkan ke daerah-daerah dan sebagainya lah melalui surau dan masjid yang memerlukan. Baik, saya teruskan. Al-Quran juga kita buat untuk terjemahan luar negara kepada 5 benua, benua Eropah, Afrika Timur, Asia dan juga Amerika Selatan. Jadi kita berserahkan Al-Quran ini, kita melalui terbitan sendiri kepada diterjemahkan kepada bahasa luar negara lah. Maksudnya bukannya bahasa Melayu kan tak faham pula orang Afrika baca. Macam mana dia nak faham? Contohnya, istilahnya Al-Quran terjemahan luar negara, maknanya mengikut negara itu sendiri terjemahannya lah. Jadi 5 benua tadi menjadi tempat kita beri sumbangan ini. Jadi sasarannya ada berapa tuan-tuan? 2.5 juta. Sasarannya adalah sasaran kutipan, bukan yang kita dah capai. Maksudnya kita perlukan dana tersebut sehingga capai lah. Baik, saya terus. Projek yang dalam kutipan ni termasuk tadilah yang telah saya jelaskan. Masih banyak lagi yang belum kita capai. Cuma ada beberapanya sahaja yang mungkin baru sampai ke 30 ke 40%-an sahaja. Maklumlah kita sekarang ni, ekonomi sekarang ni kadang-kadang kita nak keluarkan duit pun kita rasa macam berat juga kan, dengan kos yang agak tinggi dan sebagainya. Sebab itulah kita menggunakan wakaf ni dengan serendah RM10. Mana bila kumpul itu dipanggil wakaf, itu dipanggil wakaf musyarak lah, wakaf secara kelompok. Dan bila dah ada jumlahnya barulah kita boleh lengkapkan pembelian bangunan apa dan sebagainya. Saya teruskan. Baik, saya beri tumpuan kepada yang bawah sekali itu. Kalau tuan-tuan boleh tengok, ada perkataan LHDN dah ada. Okey, jadi kat situ dia ada yang kita maklum baru-baru ni kita ada jugalah buat perbincangan dan sebagainya dengan pihak LHDN. Setiap orang yang wakaf tu dia akan dapat hampir 10% lah daripada pengecualian ataupun rebate daripada pihak LHDN. Apa pun bergantung pada apa yang LHDN nak buat, kira-kira itulah. Saya tak berani nak nak jelaskan lebih lanjut, takut nanti kira-kira kami yang buat dan LHDN buat tidak sama. Mungkin apa yang boleh saya janjikan lah, mesti ada rebate. Sebagaimana zakat lah, zakat pun ada kan, dapat berapa persen rebate daripada pihak LHDN. Okay, baik. Ini borang dia tuan-tuan. Kalau orang yang nak dapat tolakkan tu, ini borang dia. Borang ni didapati hanya derma, hadiah, sumbangan yang diluluskan sahaja dibenarkan untuk penolakan yang melalui individu dapat penolakan tersebut. Berapa persen tu? 10% ataupun 10% daripada penolakan tu terpulang kepada pihak LHDN tu sendiri. Nanti dia ada buat kira-kira borang dia. Jadi saya nyatakan borang di sini supaya jelas nampak lah. Bukan borang apa nak diisi. Borang ni borang nyata individu. Ini adalah agihan manfaat. Jadi saya tadi kan, saya dalam rukun tadi saya jelaskan ada 4 kan. Yang terakhir tu rukun wakaf tu lah projek agihan manfaat wakaf. Ini kebajikan bantuan fakir miskin, anak yatim, allowance noja, imam masjid dan juga papan iklan. Kadang-kadang nampak tak dekat highway tu, kalau kita nak pergi bercuti, kita naik highway tu nampak tak Saham Wakaf Johor, marilah berzakat dan sebagainya. Semua tu kita buat melalui inilah untuk agihan manfaat papan iklan tu. Baik, ini adalah contoh-contoh kita buat pada tahun lepas, gambar-gambar. Jadi mudah gambar. Kalau saya nak tulis secara point nanti buat susah nak faham sebenarnya. Jadi bila kita gambarkan, kita letak gambar lebih mudah lah. Itu adalah TSUK sekarang ni ataupun mantan CEO kami, Ketua Pegawai Exekutif, iaitu Datuk Ismail bin Abu beliau sendiri dah bersama-sama dengan kami untuk program Anakku Sayang. Untuk makluman tuan-tuan, program Anakku Sayang ni lebih pengkhususan kepada anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa maksudnya yang spastik, yang sindrom Down dan sebagainya. Kita pada tahun 2023 yang lepas telah jelajah hampir seluruh negeri Johor lah untuk pergi berjumpa dengan mereka. Dengan ni kita mendekati mereka ni sendiri dengan istilah agihan manfaat wakaf dikembalikan pada mereka. Seterusnya kita buat juga program street dakwah. Street dakwah ni kita biasanya kita akan bermalam dengan penduduk kampung di kawasan
kawasan tersebut. Yang ini gambarnya kita berada di gugusan Felda Adil Kuta Tinggi ya. Kita biasa buat pada hari Sabtu dan Ahad, 2 hari lah. Maksudnya kita berada di kawasan tersebut selama 2 hari, bermulanya kuliah maghrib sehingga hari esoknya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita buat daripada kuliah maghrib pada malam tu sehinggalah hari esoknya. Alhamdulillah kutipan Sahabat Wakaf juga sambil kita mempromosikan Sahabat Wakaf Johor. Kutipan di bahagian Felda ni alhamdulillah sangat tinggi buat masa ni Mungkin orang kaya ramai. Sangka baik sama orang kaya ramai kat situ Jadi mungkin orang kampung ni kadang dia ni bila dia faham ada benda-benda macam ni, cuma dia nak ke bandar tu agak jauh Untuk pengurusan pejabat pos, dia nak bayar bil pun kadang-kadang melalui kedai-kedai runcit. Apa sahaja yang dia ada dia boleh gunakan kan. Jadi bila kita sampai ke tempat ni, ada juga kita tanya pernah dengar tak? Tak pernah dengar kata dia. Bila kita dengar dia wakafnya alhamdulillah sekali kutipan sampai beribu-ribu lah. Jadi kita nak jelaskanlah masa kita pergi tempat macam ini, kita nak nyatakan apakah tujuan kita mempromosi Sahabat Wakaf tu. Tuan-tuan nampak tadi saya jelaskan tadi, kita perlukan jutaan ringgit untuk kita merealisasikan projek-projek yang telah kita laksanakan sebelum-sebelum ini dan projek yang akan datang. Ini pun ada program Bazar Wakaf maknanya masa tahun lepas, Ramadan yang lepas, kita siapa yang berwakaf yang datang, tujuannya ni orang datang kat Bazar Taman Suria tu, orang datang, dia beli barangan, dia nampak kios kita ni, kita bagi secara percuma je apa yang telah diwakaf, dan kita berilah bahagian macam kuih dan juadah-juadah yang ada pada hari itu secara percuma. Maknanya program Bazar Wakaf ni pun kita buat setiap tahun. InsyaAllah tahun ni juga ada, dan lokasi ni saya tak pasti, mungkin di daerah yang berlainan macam ni, di daerah Johor Bahru lah khususnya di daerah Johor Bahru. Okey, bagaimana tuan-tuan nak berwakaf ni saya jelaskan. Maksudnya kaedah ni macam ni lah secara online, secara QR, juga mungkin secara pengisian borang, manual dan sebagainya. Banyak konsepnya. Kita dah mudahkan pelbagai kaedah yang ada, yang sedia-sedia ada sekarang ni lah. Jadi tak perlu macam dulu nak wakaf je kena datang pejabat. Nampak rumit dah dimaki hamun. Dah dia sebenarnya dia nak beribadah. Dia nak beribadah, dia nak berwakaf, tiba-tiba dia datang aja. Susah betul nak parking pun payah ni. Apalah macam ni, buatlah parking lebah, jagalah parking ke, letaklah parking lebih ke khas untuk berwakaf. Dah ibadah kita tu jadi maki-makian pula. Kita nak berwakaf, nak buat amal ibadah, datang pejabat dah maki. Jadi selaras dengan teknologi yang terkini, selaras dengan aliran inovasi dan sebagainya, kita sediakan online saja secara talian kan, mudah. Jadi QR aja, handphone semua dah smartphone, just pergi pada QR, kita dah ada dekat situ nama kita, alamat dan sebagainya. Dah boleh nampak projek apa yang tuan-tuan boleh pilih. Ada projek-projek yang saya jelaskan tadi, kita dah nyatakan kat situ. Contohnya bulan ini saya nak berwakaf Al-Quran. Selepas 2-3 bulan saya ada duit lebih, saya nak infak untuk projek tahfiz medik dan sebagainya ataupun nak buat potongan gaji pun tak ada masalah. Maknanya melalui admin masing-masing nanti setiap bulan akan ada potongan serendah RM10 dan sebagainya. Ada juga saya jumpa tu hari dia potong gaji sampai 500-400, alhamdulillah. Mungkin dia rasa diri dia tu ada duit lebihan kadang-kadang kita rasa kalau nak bebankan diri kita pun susah. Sebab saya faham setiap daripada kita menjawab awam di negeri Johor ni mungkin ada komitmen masing-masing. Kita nak buat pembayaran apa dan sebagainya, anak-anak juga bersekolah, komitmen kita rumah, kereta dan sebagainya kan, belanja. Jadi bila nak berwakaf tu bermulalah daripada RM10. Tak kisah pun, tak apa tuan-tuan. Kadang kita cerita dengan orang dia, kau wakaf apa? Aku tiap bulan untuk gaji 200. Kau apa? RM10 je. Alah apa RM10? Tak apa tuan-tuan, tak apa. Ini antara kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada istilah aku besar, kau kecil. Tak ada. Sama, berwakaf ni nilai dia bermula RM10 ni untuk semua orang. Dan kita pun tak bermakna dia berwakaf hari ni RM3,000. Dialah orang yang akan diangkat esok di akhirat kerana nilai dia. Mungkin dia juga ada istilah benda-benda lain yang mungkin dia ada kekurangan beliau walaupun duit dia banyak, dia wakaf banyak, yang susah tu dia wakaf sikit, tak adalah istilah dia lah rasa susah dan sebagainya. Sama-sama secara berkelompok lah, secara musyarak. Baik, inilah borang dia jadi saya cerita tadi kan, yang nak buat potongan tu borang dia ada dengan sahabat-sahabat saya kat luar tu, Ustazah Majidah dan juga Ustazah Farhana. Boleh jumpa dia lah kalau nak ambil borang. Dia ada 2 jenis borang. Yang pertama adalah melalui Yayasan Wakaf Malaysia. Maksudnya dia lebih kepada kaki tangan federal lah. Contoh kalau kita pergi ke balai polis, kita buat ke balai bomba dan sebagainya, kita buat taklimat yang sama. Mereka ni gaji ni di bawah federal kan, gaji persekutuan, dia tak sama dengan kita. Jadi
Jadi untuk MBJB mungkin di bawah kajian negeri ni kita gunakan borang yang sebelah kini, potongan gaji kajian negeri. Dia ada 3 salinan tak silap saya, lengkapkan maklumat dan hanya perlu hantar kepada kami, dan sebahagian tu satu salinan tu kepada admin lah, maksudnya untuk rekod dan simpanan. Untuk akan datang, insyaAllah kita akan ada lagi. Tadi dah RM10 dah kecil, kita nak mudahkan lagi. Kita akan tukar lagi satu benda yang baru. Kita akan perkenalkan serendah RM1. Nampak berat tak tuan-tuan RM1 tu? Tak nampak. Jangan sampai kita buat 50 sen. Paling rendah dah tu, paling rendah dah tu. Jadi RM1 ni kita belum kita baru nak mula lancarkan lah. Jadi tak samalah dengan yang tadi. Kita panggil saham wakaf Johor, yang ini jariah wakaf Johor. Okay, sebelum saya akhiri saya punya sesi perkongsian khas pagi ini, boleh tak saya cerita sikit mengenai seorang tabi'in ini? Ringkas saja, saya tahu dah lama sangat saya kat depan ni, tuan-tuan pun dah macam nak dengar tak dengar je kan. Saya ringkaskan Jadi saya nak bercerita sebenarnya Abdullah, seorang tabi'in pada zaman baginda Nabi, iaitu tabi'in Abdullah Ibnu Mubarak. Pernah dengar tak kisah Abdullah Ibnu Mubarak ni? Saya cuba jelaskan Abdullah Ibnu Mubarak ni, beliau ni seorang tabi'in Mungkin Ustaz pernah dengar Abdullah Ibnu Mubarak Nah. Jadi beliau ni seorang tabi'in. Tabi'in ni faham tak, dahulu kala kita ada Rasulullah, kemudian ada sahabat, adalah tabi'in, maksudnya peringkat dahulu lah orang Arab dahulu. Di satu masa ni seorang lelaki tu sendiri, dia didatangi, Abdullah Ibnu Mubarak ni didatangi oleh seorang lelaki yang agak kaya lah, hartawan Dia didatangi dengan hartawan, dan seorang lelaki tersebut merupakan seorang yang kakinya luka kakinya luka daripada bahagian lutut sehinggalah ke ibu jari ni. Dia dah puas. Digambarkan ceritanya macam itulah, sebab kita tak hidup zaman dia. Jadi saya cuba ringkaskan gambaran macam tu. Dia puas pergi ke seluruh dunia ketika itu, mungkin negara-negara beliau, untuk menjalani rawatan, namun lukanya tak sembuh. Makan ubat, jumpa doktor apa dan sebagainya, tak sembuh luka dia. Tak sembuh luka dia, mungkin dia pun rasa pelik. Kenapalah aku ni tak sembuh-sembuh? Dah macam-macam ubat makan, dah macam-macam doktor pakar jumpa ketika itu. Mungkin doktor pakar lah, sekarang kita ada KPJ kat sini kan, mungkin jumpa. Jadi sehinggalah dia rasa dia perlu jumpa dengan tabi'in ni yang namanya Abdullah Ibnu Mubarak ni. Jadi bila beliau jumpa dengan Abdullah Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak ni memberitahu kepada beliau, wahai lelaki, kau pergi gali telaga. Sesungguhnya manusia ni diperlukan air untuk minum. Cari orang miskin, gali telaga, bagi dia minum. Kemudian istilahnya tu diwakafkan lah, diwakafkan telaga tersebut. Takkan dia nak tutup balik pula telaga tu? Dia dah gali, orang dah minum, dia tutup balik, boleh ke? Tak kan? Jadi dia konsepnya macam itulah. Dia gali telaga. Apa dia buat? Dia balik daripada berjumpa dengan Abdullah Ibnu Mubarak, dia pergi gali telaga tersebut, memberi minum kepada fakir miskin yang memerlukan air ketika itu. InsyaAllah dengan berkat doa si miskin, orang Arab ni dia percaya, bila orang Arab terdahulu ni dia percaya dengan doa sangat tinggi. Jadi mungkin dia balik beberapa minggu, digambarkan beberapa bulan atau minggu kemudian, selepas itu luka dia sembuh tuan-tuan. Luka dia yang tak pernah sembuh dengan makan ubat dan jumpa doktor, apabila dia gali telaga tadi tu dan memberi minum kepada orang susah tadi, satu kawasan tu, luka dia sembuh. Dia agak terperanjat dengan kuasa Allah Ta'ala. Dia kata dengan doa orang miskin yang dia angkat, mungkin Allah Ta'ala mengangkat doa orang-orang miskin tadi yang memerlukan air, dengan mana dia wakafkan telaga tersebut untuk diminum oleh orang-orang tadi, lukanya sembuh. Jadi nampak tak jariahnya bila kita wakaf, pahalanya lukanya. Jadi saya berkongsi itu melalui potongan hadis juga. Pernah dengar kan? Hasilu amwalakum bizakah wada'u mardakum bisadaqah. Pagarilah harta-harta kamu dengan berzakat, sembuhkanlah penyakit kamu dengan bersedekah. Jadi nampak tak jelas tak Allah Ta'ala dah gambarkan kan? Macam itulah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.